Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Baik. Kita berhenti di muka surat yang saya tandanya ke surat 30. Wa ushribu fi qulubihimul ajl. Baik. Betul? Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ushribu fi qulubihimul ajla, dan meminum pada hati mereka itu akan kasih ajl, buat Tuhan. Maksudnya ushribu ni minum. Dalam hati mereka ni kasih kepada menyembah anak lembu. Ijil tu anak lembu. Dalam hati mereka tu, ceritanya ayat ni masih lagi kesinambungan. Ketika mana Allah mengangkat bukit Tursina di atas orang Yahudi, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Khuzu ma atainakum biquwwah. Ambil apa yang Allah wahyukan sampaikan ni, pegang sungguh-sungguh biquwwah. Kemudian bila dia tengok bukit Tursina atas kepala mereka, dia kata apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat. Kemudian bila Allah letak balik bukit Tursina, dia kata apa? Sami'na wa asayna. Sebelum tu kan, kami dengar tapi kami tak taat, kami ingkar. Inilah perangai tok nenek orang Yahudi yang duk bunuh rakyat Palestin sekarang, yang telah mengorbankan berapa? 7,000 lebih. Mereka bom sesuka hati, hospital pun mereka bom. Inilah perangai tok nenek mereka. Mereka ni lagi lah tak beriman, tuan-tuan, yang ada sekarang ni. Baik, kemudian jadi disebabkan apa tu? Pasal apa dia berperangai lagu tu? Sebab mereka memilih untuk menyembah anak lembu, dan hati mereka tu masih lagi cinta kepada menyembah berhala. Itu yang jadi macam tu. Jadi macam apa? Dengar dan ingkar. Hati wa ushribu tu diminum tu, maksud dia apa? Hati mereka ni masih lagi dipenuhi dengan perasaan cinta dan suka menyembah berhala. Bikufrihim, dengan sebab kufur mereka. Baik. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Allah perintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap, bagi tahu ke orang Yahudi pada zaman Nabi yang berada di Madinah. Di Mekah tak ada Yahudi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, waktu ni Nabi tengok orang Yahudi punya perangai. Bab pembohong, bab mengukir janji, bab bermuka-muka, paling hebat lah orang Yahudi. Jadi Nabi suruh, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi cakap pada orang Yahudi yang berada di Madinah. Bani apa? 3 suku kan? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Semua orang Yahudi. Cakap apa kat mereka? Bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Sejahat-jahat barang yang menyuruh akan kamu dengannya oleh iman kamu dengan Taurat akan sembah Injil. Maksud dia apa? Sebab mereka zaman Nabi, mereka mendakwa, mereka beriman. Mereka lah anak nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dia claim macam tu, dia percaya. Boleh kata sampai hari ni, nahnu abna'ullah. Orang Yahudi sampai hari ni dia claim, dia kata kami adalah anak-anak Allah.
Orang Yahudi yang di atas muka bumi ni, mereka adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'uh, dan kamilah orang Yahudi ni kekasih Allah. Malah dia sebut apa? Kalau kami buat jahat, masuk neraka pun apa? Lan tamassana naru illa ayyam ma'dudah. Depa claim, depa percaya. Depa disebabkan depa ni anak Allah, depa ni kekasih Allah, kalau buat jahat pun masuk neraka sat Depa dakwa benda bukan-bukan. Baik pasal apa? Pasal mereka lah yang mendapat Taurat ni, Nabi Musa, Nabi Isa dengan Injil dia. Jadi katakanlah wahai Muhammad, kata bagi tahu kat depa, sebab depa claim depa lah sebenar-benar beriman pada Allah lebih pada Nabi dengan para sahabat. Kata kat depa, bagus sungguh iman hampa ni sehingga akan mengajak hampa menyembah berhala. Ini perlilah tuan-tuan. Maksud dia apa? Buruk sungguh iman hampa ni. Orang beriman sembah Allah. Ni beriman sembah apa? Sembah anak lembu. Ini dakwaan kosong. Kalau dia berkata depa beriman. In kuntum mu'minin, jika ada kamu itu beriman sekalian dengan Taurat, makna tiada kamu itu beriman dengan Taurat, kerana iman tiada menyuruh dengan menyembah Injil dan tidak suruh mendusta Nabi Muhammad yang disuruh beriman dengannya dalam Taurat. Makna dia apa? Makna dia tiada kamu beriman. Kamu sebenarnya tak beriman pun. Kamu tak beriman dengan Taurat, tak beriman pun dengan Injil. Sebab apa? Taurat dengan Injil tak suruh sembah berhala, dan Taurat dan Injil menyuruh untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'dismuhu Ahmad, akan ada setelah Isa itu nama Nabi, nama dia Ahmad. Ahmad Muhammad samalah. Nama Nabi kan ada 10. Baik. Dan Nabi dalam kitab Taurat disuruh beriman dengan Nabi akhir zaman, tapi dia tak beriman. Baik, kemudian qul, katalah olehmu ya Muhammad. Kata kat siapa? Kata kat Yahudi lah. Yang cakap pandai tapi beriman tak mau. In kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Ini dakwaan dia pun lagi ni. Dia pun banyak dakwah bukan-bukan orang Yahudi ni. Itu yang saya sebut. Orang Yahudi ni dia anggap selain daripada Yahudi, mereka adalah Gentile. Gentile ni semua makhluk, semua kaum manusia selain daripada Yahudi adalah Gentile, dijadikan oleh Allah untuk khidmat kepada orang Yahudi. Dia klaim macam tu. Malah lebih hina daripada anjing dan babi. Jadi tuan-tuan jangan pelik bila kita tengok video dia bom rakyat Palestin kan, budak-budak mati, pecah kepala, pecah perut. Dia pun tak kesian pun tengok. Sebab dia pun ada kepercayaan yang sangat pelik dan kejam. Dia pun tak kesian pun. Tu dia bom hospital. Baik, kemudian jika ada bagi kamu semata-mata negeri akhirat, syurga itu pada sisi Allah Ta'ala tertentu daripada manusia yang lain, seperti kamu dakwa. Makna dia apa? Orang Yahudi dakwa syurga hanya untuk mereka saja. Syurga untuk kami saja. Ada pun Mak Saleh ke, orang India ke, orang Melayu ke, suku Cina ke, selain daripada bangsa, selain daripada Yahudi, semua tak layak masuk syurga. Syurga hanya untuk kami sahaja. Ini klaim ni, bukan klaimnya. Baik. Kemudian tu yang tuan-tuan tengok video, ada India ekstremis, Hindu ekstremis di India tu. Mereka minta Israel bawa mereka ke Palestin. Mereka nak perang bunuh rakyat Palestin. Mereka orang Hindu, India. Orang Israel pun tak mau. Israel dia sangat bersih tuan-tuan. Dan tuan-tuan tahu India adalah negara yang paling kotor di dunia. Tandas mana ada. Tuan-tuan kalau jalan malam-malam di India, terpijak tek itu biasa. Tak, sungguh. Ni bukan saya racist ke apa. Sungguh. Tapi India, tanda besar India tu, negara yang paling kotor di dunia. Tandas pun tak ada. Berak, tuan-tuan di India kalau tengok duduk berak. Berak kencing merata. Kotor. Sangat kotor. Tuan-tuan kalau tak biasa pergi India, makan tepi-tepi jalan tu, ramai yang sakit perut. Tuan-tuan tengok macam mana dia pun masak. Dekat Facebook, kat YouTube kan ada video macam mana. Memang mengotok tuan-tuan. Ramai yang perut kalau tak tahan makan, memang sakit perut. Cik birik, boleh jadi keracunan. Bahaya. Jadi bila mereka nak perang, saya ingat dulu masa kes India kalau dia tulis kami bersama dengan orang Hindu banyak yang ekstremis lah,
Hindu tebar tu kan, yang ekstremis bunuh umat Islam di India tu. Mereka bila sokong Israel akan marah. Tak mau sokongan mereka. Israel tak mau sokongan mereka. Saya pernah tengok Israel kata apa? Selesaikan dulu tandas di sekolah negara hampa. Ya, Israel memang kalau India support dia rasa jijik, tak payah support. Sampai macam tu. Walaupun Hindu-Hindu yang melampau ni nak support mereka tak mau. Pasal menjatuh standard mereka, pengotok. Yang terbaru ni dia share dia nak pergi perang pula dah. Nak suruh Israel ambil dia nak bunuh juga umat Islam di Palestin. Jihadis dia panggil. Padahal itu negara dia, negara umat Islam. Betul tak kan? Israel yang main jajah. Dia nak bebaskan negara dia pada penjajah. Saya tengok orang share padri apa, Yahudi kata apa? Orang Hindu dan Cina yang menyembah berhala, hukum dia adalah bunuh. Nampak? Hampa nak pergi tolong Israel. Kita dalam Islam pun kita tak hukum macam tu. Betul tak? Mana ada kita hukum? Lakum dinukum waliddin. Hindu ke, Confucius ke, agama apa pun tuan-tuan, kita takkan agama hang lah, agama kami lah. Kita tak kacau. Betul tak? Selagi mana dia tak mengganggu umat Islam ataupun ada unsur-unsur keganasan. Tak kacau. Tapi dalam Yahudi tak? Dalam Yahudi, orang yang sembah Tok Kong, tak kira Hindu ke Cina, sembah Tok Kong, hukum dia bunuh. Hampa nak pergi perang kat Israel. Silap sampai sana, hampa kena tembak dulu. Gereja pun kena bom. Tengok, gereja kena bom. Gereja yang berada di Palestin juga dibom. Pasal waktu saya kata ni diklaim. Diklaim bukan-bukan. Ni semua anjing, khinzir. Lebih hina. Syurga hanya untuk kami. Baik, kemudian. Daripada manusia lain seperti yang kamu dakwa. Maksudnya hampa yang dapat, orang lain tak dapat masuk syurga. Tiada masuk syurga melainkan orang Yahudi sahaja. Kalau betul lah hampa cakap lagu tu, semua manusia takkan masuk syurga. Yang masuk syurga ni orang hampa sajalah. Sampai hari ni dia percaya lah. Ingat tu tuan-tuan. Apa ni? Ni jawapannya. Kata apa kat dia? Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Maka cita-citalah oleh kamu akan mati jika ada kamu itu sebenar sekalian pada kata kamu. Syurga itu ketentuan bagi kamu. Mana dia apa? Kalau macam tu hampa mestilah nak mati sangat. Pasal apa? Bila mati masuk syurga, orang lain tak layak. Kalau betul lah hampa ni mati terus masuk syurga, orang lain tak masuk, hampa mestilah nak mati. Nak mati yang amat-amat. Pasal apa? Bila mati masuk syurga. Fatamannal maut. Ni banyak ayat ni lah. Banyak ayat ni yang Allah Ta'ala tersebut tentang orang Yahudi. Kalau betul hampa betul mati masuk syurga, hampa mestilah bercita-cita sangat-sangat nak mati pasal masuk syurga. Kemudian Allah Ta'ala jawab, wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan tiada cita-cita mereka itu akan dia mati selama-lama dengan sebab barang yang mendahulu oleh tangan mereka itu daripada kufur dengan Nabi Muhammad yang melazimkan bagi dusta yang wajibnya neraka. Mereka takkan harap, mereka takkan berani mati. Sangat takut mati. Pasal apa? Pasal mereka tahu mereka kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mati pergi mana? Pergi neraka. Ada sebahagian tafsir kata bima qaddamat aydihim, maksud dia apa? Kerana apa yang mereka usahakan. Maksudnya dunia yang ada di tangan mereka. Mereka ada dunia, mereka ada kemewahan, mereka ada kekayaan. Tak mau mati ya. Pasal apa? Banyak kekayaan. Banyak kekayaan. Mereka ni sangat cinta pada dunia. Orang yang sangat cinta pada dunia, orang Yahudi, tak mau mati. Tapi kata mati masuk syurga, mati tak mau. Pelik lah tuan-tuan. Sebab nikmat dunia ni kalau dibandingkan nikmat syurga tak ada ternilai, tak boleh dibandingkan. Nikmat syurga sangat besar. Kemudian wallahu alimun bizzalimin, dan bermula Allah itu Tuhan yang amat mengetahui dengan segala orang-orang zalim, maka membalas ia akan mereka itu dengan jenis amalannya. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu orang zalim buat apa. Tuan-tuan tengok Palestin sekarang. Tuan-tuan tengok tak? Tengok tak macam mana budak-budak dibom. Tuan-tuan tengok ada budak yang kena bom apa. Dia bertulis nama kan. Yalah ni yang teruk tulis kan. Ada yang saya tengok video tu 5 orang 6 orang dia bertulis kat kaki kan. Baru tulis semalam, esok kena bom mati semua. Sebab apa dia bertulis? Takut nanti bila bom hancur mak pak tak kenal. Dia bertulis. Tulis kat tangan, dia tulis kat kaki. Yang saya tengok tu 5 orang kecil-kecil gitu tuan. Kat kaki penuh dengan tulisan. Kena bom syahid semua. Confirm syurga lah tuan-tuan. Tapi kesian tulisan tu pekat lagi di kaki baru tulis.
Kena bom. Dahsyat lah tuan-tuan. Dahsyat lah. Jahat, memang jahat sungguh. Jahat yang amat-amat. Walaupun banyak negara dunia dah minta dihentikan serangan, tapi Amerika menggunakan veto dia untuk biar Amerika dia kan ni, bukan dia wayang ni semua. Amerika ni dia ada Dia ada KPI dia. Dia suruh Israel bunuh, sebunuh-bunuhnya barulah okey, jangan perang. Lah ni bunuh dulu. Sebab tu Rusia dah veto kan, minta dihentikan serangan. China pun sokong. Walaupun China pun zalim juga tuan-tuan dengan umat Islam Uyghur tu. Tapi ni semua kepentingan geopolitik masing-masing tuan-tuan. Tapi nak ceritanya bagaimana Amerika boleh menolak cadangan Rusia, China, dia guna veto dia dia tidak menghalang serangan Israel. Pasal Israel duk tak puas hati lagi tu. Nanti bila Amerika tunjuk bagus, setelah dia membunuh seramainya umat Palestin, barulah tiba-tiba jadi bagus. Dah capai kejahatan ni Sama aja tuan-tuan. Kalau tuan tengok Bosnia kan, memanglah UN tolong, PBB tolong, tentera pergi, tapi setelah umat Islam dilanyak sungguh, bantuan tu lambat datang. Lambat je mai. Serbia ditolong oleh Rusia. Geng-geng PBB US belakang dia mai, tapi lambat. Pasal apa yang kena lanyak umat Islam itu Bagaimana di Syria lagi dahsyat, ratusan ribu yang dibunuh, diguna gas dan sebagainya. Bashar al-Assad, dunia dia membisu. Pasal apa yang kena bunuh tu siapa? Umat Islam. Betul tak? Cuma kadang-kadang Amerika sebutlah sikit pasal apa? Semua tahu umat Islam pegang kekayaan dunia tu, utamanya minyak. Betul tak? Jadi semua pakai nak ambil hati umat Islam. Concern kan. Seolah-olah perhatian kesian umat Islam ni. Padahal nak perdagangan minyak. Betul tak? Itu saja. Semua nak jadi hero di mata antara bangsa. Tapi bila umat Islam tak sama dengan nafsu dia pun yang bunuh umat Islam. Betul tak? Dia pun yang bunuh. Rusia ada bunuh umat Islam tak? Ke tak ada? Ada tu. Syria. Ratusan ribu yang Rusia bunuh. Dari mana lagi tuan-tuan? Chechnya. Berapa ribu yang Rusia bunuh. China ada bunuh umat Islam tak? Ada kat mana? Uyghur. Berapa juta mati? Setakat ni 60 juta yang mati. Kalau tuan-tuan nak kira pada 1948 tu sampai sekarang, kita kumpulkan yang terkorban perang Syria, perang Palestin, perang Bosnia, perang apa semua ni kita kumpul, tak boleh lawan jumlah Uyghur yang dibunuh 60 juta. Pasal bercanggah dengan kepentingan politik dia. India ada bunuh, sampai sekarang umat Islam dibunuh. Lagi jahat. Baik. Tak apalah tuan-tuan. Tapi ingat tuan-tuan, bila kita tengok umat Palestin yang dibunuh zalim, tuan-tuan ingat ni, wallahu alimum bizzalimin. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Kesian sungguh. Tapi kita nak buat macam mana? Tengok yang wartawan Al Jazeera tu. Cucu dia mati, bini dia mati, anak lelaki dia mati. Dia habis semua, tinggal seorang je kot. Yang wartawan Al Jazeera tu, dia orang Gaza, duduk dalam. Dia tapi saya pelik satu ya tuan-tuan. Kuat orang Gaza ni tu. Macam kuat. Dia punya sabar tu luar biasa tuan-tuan. Memang mereka ni betul-betul insan yang terpilih lah tuan-tuan, nak duduk di situ, yang masih lagi mempertahankan bumi Ardal Muqaddasah, bumi yang dimuliakan. Kalau kita lah tuan-tuan, tak tahulah macam mana perasaan kita ni. Ya tuan-tuan tengok doktor tu yang keluarga dia yang dibunuh tu kan. Punya tenangnya tuan-tuan, kita tengok luar biasa. Tenang, orang alim nangis, dia punya tenang. Doktor yang anak dia kena bom. Ada yang tu, satu keluarga dia dibunuh, ada juga yang dia angkat anak dia kan, habis semua. Dia pula bagi nasihat ke orang supaya sabar. Padahal dia yang keluarga dia yang terbunuh habis. Dia bagi nasihat pada orang lain. Nahnu kulluha syuhada, kita semua mati syahid semua. Allah pilih mereka untuk menjadi insan yang pertahankan bumi yang dimuliakan, bumi syuhada, bumi para nabi tu, Palestin tu. Tu bumi para nabi tu. Roh-roh jasad roh-roh para nabi yang duduk di kubur menjadi saksi perjuangan rakyat Palestin. Itu kubur Nabi Musa, kubur Nabi Yusuf, kubur Nabi Zakaria, kubur Nabi Yusuf. Ramailah tuan-tuan, kebanyakan nabi berada di mana? Palestin. Mereka menjadi saksi perjuangan rakyat Palestin sebab nabi-nabi duduk di kubur sembahyang. Baik, kita tengok kagum lah. Yang wartawan tuan-tuan terbunuh. Saya kagum, saya tengok dia macam mana dia boleh, satu jiwa yang luar biasa.
Bila terbunuh semua dia punya isteri, anak dia, anak perempuan dia, lelaki, cucu dia tuan-tuan. Punya banyak yang terkorban ni, anak dia. Hari ni dikebumikan, esok start balik. Tugas dia. Hari ni terkorban semua keluarga dia, tinggal satu je kot, anak kecil dia kot. Esok dah start bertugas dah. Melaporkan apa yang berlaku di Gaza. Saya termenung, hebatnya orang Gaza ni. Hebat sungguh. Tapi ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu. Dan lagi satu ayat tuan-tuan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sama sekali umat Islam ni, semua manusia lah, khususnya umat Islam, menyangka Allah Ta'ala lalai daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan kita tengok mana ni, mana bantuan daripada Allah, umat Islam dibunuh zalim, mana ni. Jangan sangka Allah Ta'ala tak tahu. Innama yuakhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar. Allah tangguhkan balasan siksa terhadap orang zalim tu sehingga pada hari yang terbeliak matanya melihat azab. Kat dunia boleh lah sekejap ya. Betul tak? Tengok Ariel Sharon yang jahat tu. Tengok macam mana berapa tahun dia stroke sampai tinggal rangka tu, dah macam alien, kuh green, mati dah pun. Tinggal tulang tuan-tuan. Punya tak nak bagi mati. Dia dah mati dah, dia pun nak bagi dia hidup juga kot. Ariel Sharon sangat zalim, terlibat dengan Shabra Shatila dan sebagainya, jahat. Mati dah, dia dah dapat dah tuan-tuan bahagian dia. Alah ni siapa? Benjamin Netanyahu. Netanyahu tunggulah. Dia adakah dia takkan mati? Dia takkan mati ke? Banyak dah pemimpin-pemimpin yang jahat mati dah tuan-tuan. Kemudian wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Dan lagi engkau dapat akan mereka itu, ya Muhammad, terlebih haluba manusia atas hidup. Quran selalu sebut ni, orang yang paling gila dengan hidup dunia ni orang Yahudi. Sangat tuan-tuan, sangat-sangat. Itu yang tuan-tuan, sikit tuan-tuan. Bila Hamas serang ni hari apa? Hari Sabtu. Berapa hari bulan? 7 hari bulan. 7 bulan 10 kan? Serangan mengejut. Hamas buat serangan mengejut hari Sabtu. Kenapa Hamas serang mengejut? Sampai ada orang kata apa? Ustaz, kenapa Hamas serang mengejut? Hamas pun salah juga serang Israel. Pasal apa? Hamas bukan serang Israel. Hamas nak bebaskan negara dia. Itu negara dia. Kena faham. Kita duk kalut bila Brigade Al-Qassam, sayap tentera. Brigade Al-Qassam tu bawah Hamas lah. Sayap tentera Hamas tu luas. Brigade Al-Qassam, sayap ketenteraan Hamas. Kita, ada orang tu boleh tanya macam tu. Siapa dia berserang Israel? Israel saban hari, saban tahun bunuh umat Islam. Betul tak tuan-tuan? Saat nanti kena bunuh. Suka hati dia tembak tuan-tuan. Dia rampas tanah sikit. Sampai tinggal West Bank dengan Gaza. Tengok tak? Ni West Bank, ni Gaza. Gaza tu bukan besar kecil tuan-tuan. Dia punya lebar. Di tepi dia laut. Ni Gaza. Daripada laut ni ke tepi ni 9 kilo ya. 9 kilometer sahaja. Sini tak sampai Semangkui. Betul tak? Semangkui dah berapa dah? Sini sampai mana agak? Sungai Gedong ke? Ke atas sikit? Lebih kurang kan? Atas sikit. Sungai Kepak kot tu. Sungai Kepak ke? 9 kilo saja. Daripada laut ke tepi. Dia punya panjang dia. Panjang dia 40 kilo je. Tak sampai pun lebih kurang di sini atas sikit pada Teping lah kot. 40 kilo tuan-tuan. Tak sampai Kuala Kangsar. Walaupun kawasan tu kecil halus tuan-tuan, tapi duduk dalam tu 2.2 juta. Macam tin sardin dia punya padat tu. 2.2 juta padat. Kenapa macam tu? Rakyat Israel dia ambil rumah sikit-sikit tanah. Bila tak bagi dia tembak. Tu yang dia bunuh sikit. Media tak bagi perhatian. Kita umat Islam pun sampai tak tahu. Bila Hamas bertindak balas, pasal apa Hamas tu? La ilaha illallah. Itu bumi dia. Dia nak bebaskan balik bumi dia. Itu tanah air dia. Dia serang dulu ke dia pertahankan diri. Itu bumi dia. Israel itu penjajah. Baik. Jadi tuan-tuan, dia yang diserang tu bukan diserang negara Israel. Jangan ingat dia serang Israel. Dia bukan serang Israel. Dia nak bebaskan negara dia daripada penjajah yang zalim. Yang saban hari, saban tahun ada umat Islam yang dibunuh. Ingat tu. Tapi media jahat. Israel kena bunuh apa orang. Dia punya highlight tu kan. Betul tak kan? Seolah-olah macam teruk sangat. Dia bunuh umat Palestin lagi ramai.
Tapi dia highlight macam teruk sangat. Itu yang dia duduk macam tin sardin tu, padat. Bila kena bom tu yang ramai mati. Dia padat dah, padat sangat dia duduk. Itu pun dia duk ambil lagi tu. Duk ambil. Nak sampai ke mana pun tak tahu tu. Rakyat Palestin dia makin, dia ambil sikit-sikit tau. Dia makin rapat. Sampai nak pergi mana dia apa? Jahat tuan-tuan. Itu yang Hamas buat serangan mengejut pada hari Sabtu. Kenapa buat serangan mengejut hari Sabtu? Pasal orang Yahudi dia cuti hari Sabtu. Kenapa dia cuti? Dia anggap Allah Ta'ala rehat. Allah Ta'ala tak rehatkan. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi berapa hari? Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Ini sebutlah Quran banyak kan. Dalam hadis sebut, mula Allah Ta'ala cipta langit bumi hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Habis siap langit bumi hari Jumaat. Jadi habis. Orang Yahudi beranggapan Allah Ta'ala letih rehat. Hari Sabtu Allah Ta'ala tak larat, duduk atas harash, penat rehat. Itu orang Yahudi punya kepercayaan. Sebab tu orang Yahudi hari Sabtu dia berilek, dia buat pesta. Pasal apa? Allah mau rehat, penat, kan kita tak rehat. Yahudi. Tu yang Hamas ambil kesempatan serang mengejut. Kenapa serang mengejut? Yalah, mereka bukan serang Israel, mereka bebaskan negara mereka. Ingatlah kepala kita. Nah, selalu Israel yang mula dulu, tapi kali ini mereka yang mula dulu nak bebaskan negara mereka. Jadi dia buat serangan mengejut, dia tembak peluru 5,000 lah roket mengejut. Sebab masa tu kebanyakan Iron Dome dia tengah shutdown. Itu peluru dia sampai tu. Roket dia sampai ke Israel. Dan Israel terkorban katanya 1,400. 1,400. Dan tentera mereka pun banyak galah ditawan. Katanya tentera ditawan 300 kot, tentera dia yang ditawan. Kenapa Hamas buat serangan mengejut kita kena tahu. Bukan saja-saja. Sekarang ni tuan-tuan, Arab Saudi sedang buat apa? Usaha normalisasi hubungan dengan Israel. Maksud dia nak iktiraf kewujudan Israel. Dan dia punya ibu kota dia adalah Jerusalem. Termasuklah Masjid Al-Aqsa tu, Baitul Maqdis. Dulu UAE dah iktiraf tuan-tuan. UAE, tahu Dubai, Emirat Arab Bersatu tu, depa dah iktiraf dah kewujudan Israel. Sebab tu masa UAE menteri luar dia kan, dia pergi satu conference, orang tanya bagaimana keadaan. Apa kata UAE? Kami telah berbincang tentang keselamatan rakyat Israel. Dia orang Islam. UAE, Dubai, Unit Emirat Arab Bersatu. Orang tanya bagaimana rakyat Palestin? Itu kami tak bincang lagi. La ilaha illallah. UAE dah iktiraf Israel. Dalam isu ni UAE memang menyalahkan Hamas. Dia sokong Israel. UAE. Jadi tuan-tuan, Arab Saudi adalah abang besar negara Arab. Kalau Arab Saudi mengiktiraf Israel, semua negara Arab lain akan ikut. Ini menjadi nasib malang pada rakyat Palestin. Maka dia buat serangan mengejut supaya apa? Supaya Arab Saudi tidak melanjutkan hubungan normalisasi dengan Arab Saudi. Bila dia buat serangan mengejut, Israel bertindak balas, dan dia tahu Israel akan bertindak balas. Dan dah terkorban ribuan. Jadi dia menjadi tekanan pada Arab Saudi. Kalau Arab Saudi masih lagi nak berdamai dengan Israel, seluruh dunia akan kutuk dia. Betul tak? Kau negara Islam apa? Umat Islam dibunuh. Kau boleh berdamai, boleh iktiraf lagi Israel. Last kali dia buat keputusan, dia telah menghentikan segala bentuk perbincangan dengan Israel untuk menormalisasikan hubungan. Berjaya tuan-tuan. Yang kedua, apa tujuan Hamas? Hamas dia nak bebaskan rakyat Palestin yang ditawan dalam penjara Israel, yang ditawan dan diseksa ramai, ribuan ada. Macam mana nak buat? Kena tawan sebanyak mungkin tentera Israel. Dan Hamas dapat tawan 300, habis kurang 300. Satu tentera Israel boleh kita bebaskan mungkin 10-an ataupun ratusan rakyat Palestin yang ditawan. Itu yang dia ambil. Pasal apa? Orang Yahudi ni dia sangat takut mati. Macam ayat ni sebut. Dia sangat takut mati. Dan sebab tu tuan-tuan tahu insurans ni, insurans nyawa kan. Seingat saya dia bermula dengan orang Yahudi. Orang Yahudi boleh kata semua orang Yahudi ada insurans nyawa. Semua. Supaya apa? Supaya kalau dia mati, anak bini dia tak miskin, semua kaya. Orang Yahudi semua ada. Dia pun sungguh bergantung pada insurans tu. Saya bukan nak kata salah. Kalau tuan-tuan nak masuk takaful hayat, silakanlah tuan-tuan. Takaful dia lain tuan-tuan, dia saling tolong-menolong lah. Tapi jangan ada iktikad macam orang
hudi. Mana dia apa? Kalau tak ada insurans nyawa, tak ada takaful hayat, hidup susah. Kalau mati, anak bini nak makan apa? Jangan beranggapan macam tu. Itu anggapan orang Yahudi. Ingat tuan-tuan, bila mati ke, kita kehilangan ahli, kita tak ada ke, anak isteri kita masih lagi ada Allah. Allah lah pemberi rezeki. Tuan-tuan nak masuk takaful, tapi pegangan hati mesti macam tu. Bagi jelas. Jangan duk fikir, aku ni kalau mati, anakku dah dapat seorang 1 juta, jadi ya. Jangan tuan-tuan. Mana kebergantungan kita pada Allah. Tuan-tuan boleh masuk takaful, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan bergantung pada dia. Ya, jangan bergantung pada dia. Kalau hati kita bergantung pada takaful, dah fikirlah. Ni kalau mati ni anak bini ku senang, ni kalau jadi lagu ni aku macam ni, lagu ni macam ni. Kalau macam tu lah tuan-tuan, yang tingkat kita tak jauh beza lah dengan PL orang Yahudi yang apa, sangat takut mati, cinta pada hidup. Sampai mati pun masih lagi fikir nak bagi kaya ahli keluarga dia. Baik tuan-tuan, kemudian alladhi wa minal ladzina asyraku, dan terlebih loba daripada kafir musyrik yang ingkar bagi ba'as, bangkit kubur itu atas hidup. Mana dia apa? Malah orang Yahudi ni paling cinta dunia kalah orang kafir yang lain. Nak sebut kafir ke non-Muslim tuan-tuan? Tuan-tuan, macam mana ni tu? Kafir ke non-Muslim? Itu ayat Quran sebut, qul ya ayyuhal non-Muslimun. Non-Muslimun. Surah Al-Kafirun tukar jadi surah non-Muslimun. Allahu Akbar, janganlah macam tu. Kita pun macam ni. Kita kena tahu penggunaan Nabi macam ni. Tuan-tuan, buat kafir ni. Kita kalau ada kawan, dia bukan Islam, kita kata nama dia Siva lah. Siva ke tai kucing ke, cong ke. Kita takkan panggil kafir. Kita panggil dia kafir. Kita panggil nama dia. Tapi dari segi akidah, dia kafir ke tak kafir? Dia kafir lah. Bila kita cerita bab akidah, dia termasuk dalam kafir ke bukan kafir? Kafir lah. Tapi adakah kita akan guna perkataan itu, kita panggil kawan kita kafir? Kafir? Tak. Kita tak guna macam tu. Tapi sebab tu tuan-tuan, pertama dari si penggunaan, Nabi pun tak panggil orang kafir macam tu. Nabi tak panggil. Cuba tengok Nabi panggil Abu Jahal, ni panggil Abu Jahal. Nabi tak kata wahai kafir. Tak, Nabi tak panggil kafir. Sebab tu penggunaan kita kena tahu. Bila cerita bab akidah, kita kena solid. Ini kafir, ini Muslim. Betul tak? Tak boleh kita larang semua, tak boleh kita guna semua. Tengok macam mana Nabi guna. Nabi panggil Abu Jahal, Abu Jahal. Tapi Nabi panggil Abu Lahab, Abu Lahab. Nabi tak panggil kafir. Nabi panggil Utbah, Utbah, Syaibah, Syaibah. Waktu Nabi panggil, Nabi hantar surat, tuan-tuan tengok, pada pemimpin-pemimpin Parsi, Rom. Macam mana Nabi hantar pada Rom? Hercules, Herakle kan? Ila Herakle azimir Rom, kepada Mir Rasulillah, bismillah dengan nama Allah, kepada Hercules azimir Rom, orang yang agung daripada bangsa Rom, daripada Muhammad, pesuruh Allah. Nabi tak kata daripada Rasulullah kepada si kapiak. Kita pun sama dengan bos kita kan. Kita kata panggil kapiak. Kita ikut cara kita tahu. Penggunaan macam mana Nabi guna. Tapi dalam bab akidah, kita mesti jelas. Ni kafir, ni Muslim. Betul tak? Nak guna non-Muslim. Non-Muslim tu bahasa Melayu. Sama lah tuan-tuan. Non-Muslim lagi apa? Belum Islam. Belum Islam tu kafir ke bukan? Jawab. Kafir lah. Non-Muslim tu Islam ke kafir? Jawab. Kafir lah. Kami rasa macam kita jelaskan bagaimana. Betul tak? Jelaskan kufur dan iman. Itu kena sebut jelas kufur dan iman. Kafir dan Muslim. Nabi pun takkan panggil orang macam tu. Betul, dalam perang Nabi panggil nama. Nabi panggil nama-nama. Nabi tak panggil kafir. Tapi bab menjelaskan iman dan akidah, kita kena jelas. Betul tak? Dalam menjelaskan akidah. Sebab tu sangat salah. Bila kita melarang langsung tak boleh guna istilah kafir. Itu salah. Salah. Sebab dalam Quran sebut. Allah Ta'ala yang suruh kita sebut dalam soalan akidah. Betul tak? Qul ya ayyuhal kafirun. Betul tak? La a'budu ma ta'budu. Tuan-tuan, macam mana surah ni turun? Ketika mana Utbah
Bukan Utbah, geng-geng kafir Quraisy tuan-tuan, ramai Abu Jahal, Utbah, Syaibah. Pemimpin-pemimpin Quraisy ni depa nak berdamai dengan Nabi, bukan nak bergaduh, nak berdamai. Depa nak berdamai Abu Jahal apa semua. Depa rasa macam buat apa bergaduh, kita ni sama-sama bangsa Arab. Depa nak berdamai dan depa tawar kat Nabi kan. Macam-macam depa tawar kat Nabi Muhammad SAW, macam-macam lah tuan-tuan. Tapi antara tawaran tu, depa tawar sebelum tu macam-macam tawaran lah. Nak suruh jadi raja lah, nak kaya lah, nak apa semua depa boleh lantik. Yang turun ayat ni depa tawar lah sekali lah. Kalau Nabi semua tak terima, depa tawar macam ni kat Nabi. Macam ni lah. Setahun kami sembah Tuhan hang. Sebab tak mau gaduh. Maksudnya dalam tempoh setahun ni, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah, semualah pemimpin-pemimpin Quraisy ni, semua orang Mekah, semua akan menyembah Allah semayang. Setahun. Lepas tu, dah cukup setahun, kita sama-sama sembah berhala. Adil lah. Dia nak berdamai ni tuan-tuan. Dia tak mahu bergaduh, nak berdamai. Lagi lepas tu setahun pula, kita sembah, pakat sama-sama kita sembah Lata, Uzza, Hubal, Manah, sembah berhala. Kemudian dia berkata apa? Kemudian kita tengoklah, kalau Tuhan kamu lebih baik, kita sembah Tuhan Allah lah. Tapi kalau berhala lebih baik, kita sama-sama sembah berhala. Okey ya tuan-tuan. Kenapa Nabi tak terima? Dalam bab akidah tak boleh macam tu. Dia tak boleh helah. Boleh orang fikir apa? Tak apalah, dalam setahun ni mereka sembah Allah, mungkin mereka dapat hidayah. Tak boleh. Pasal kita dah ada perjanjian. Tak apa, lagi setahun aku sembah berhala. Itu yang tak boleh tu. Sebab kita boleh berjanji, makna dia apa? Okey, lagi setahun kami sembah berhala. Kita dah buka simpulan tu. Mana iman? Lagi setahun ke, lagi 2 tahun ke, lagi 1000 tahun ke, kita takkan sembah berhala. Betul tak? Itulah iman. Walaupun mereka syorkan pada Nabi, mereka sembah Allah dulu setahun. Jangan guna helah. Dan akidah ni bukan helah-helah. Kena jelas. Kena tegas. Turun ayat Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Sedangkan tuan-tuan, konteks sekarang ni, mereka nak baik ke tak nak baik? Mereka nak baik, mereka nak berdamai. Mereka bukan lagi harbi, bukan nak perang masa ni kan. Nak berdamai dengan umat Islam. Tapi dengan cara umat Islam kena gadaikan prinsip Islam. Allah Ta'ala ajak, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kami tak sembah apa yang kamu sembah. Kemudian, wala antum abiduna ma a'bud. Hampa juga tak sembah. La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Hampa tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dia ulang tuan-tuan, dua kali. Dan kamu juga tak sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi hampa, bagi aku agama aku, bagi hampa agama hampa. Jadi siapa yang sebut kafir ni? Siapa yang suruh? Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kasar lah. Bagi faham dulu mana kafir. Kafir ni bukan makna jijik pada haiwan. Bukan apa nak kafir. Cuba bagi faham kafir tu apa. Bukan sebut kafir ni lebih hina pada anjing dan babi. Tak sebut. Tak ada. Tak. Apa nak kafir tu? Kafir tu bukan ofensif. Tak ofensif. Yang menyerang. Satu kalimah yang menyerang dan menghina orang. Bukan. Kafir tu perkataan yang sangat, naknya dia dah lapid. Kafir tu maksud dia naknya kafir ni petani. Yu'jibul kuf apa? Macam ayat Quran ni sebut. Kamsal ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu. Seperti mana hujan yang mana tumbuh-tumbuh setelah hujan naik pokok-pokok itu mengkagumkan para petani kufar. Sebab tu tuan jumpa kafir kufar, bukan semua kafir tu merujuk pada orang tak beriman. Dia juga merujuk pada petani. Kenapa? Apa kerja petani? Ambil biji benih, tutup dengan tanah. Itulah makna dia. Orang yang masih tertutup hati dia daripada beriman. Punya lembutnya kafir tu. Yang jadi kasar bila kata kat orang Islam. Betul tak kan? Kita sebut kat orang Islam. Jadi kasar lah. Itu pun walaupun kafir tu maksudnya petani sebenarnya. Tapi digunakan pada orang kafir. Kenapa? Dia menutup hati dia daripada beriman. Seperti mana petani menutup biji benih dengan tanah. Boleh? Tapi ingat, dalam seharian kita adakah panggil orang kafir? Tak. Tapi dalam soal akidah kena sebut tak? Kena sebut. Kalau orang tanya kita ada kawan baik kita.
Kita ada kawan baik nama apa? Chong ke, apa lagi? Siva ke, Kumar ke. Orang tanya dia apa? Islam ke? Islam. Kita kata apa? Tak, dia kafir. Oh betul tak kan? Jelas. Sebab itu dari segi akidah kita kena jelas. Islam dan kafir. Islam dan kafir. Iman dan kufur. Jelas. Tapi adakah kita akan panggil dia macam tu? Tak ada lah. Pasal kita mengharapkan dia beriman. Boleh lah. Tapi kalau orang tanya bab akidah, kita kata kafir. Kafir apa macam mana? Sembah Tok Kong. Kafir ke Islam? Kafir lah. Saya nak sebut non-Muslim lah. Terpulang lah kan. Tapi janganlah larang orang guna kata kafir. Sebab itu dia guna dalam Al-Quran. Nak guna non-Muslim, belum Islam silakan. Tapi yang digunakan dalam Al-Quran dalam soalan akidah adalah kafir. Dia macam mana nak kata, sebab dia lain apa, kita tak bisa dengar. Memang kita bukan orang Kedah kan, kita dengar kita akan rasa macam kasar lah. Tapi sebenarnya memang lorak dia macam tu. Mak cakap macam mana lah. Lepas tu orang Kedah sebut kafir. Boy, susah tu. Kafir. Jangan sebut kafir. Susah tuan-tuan. Sebab tapi memang kita tak dengar kapiak. Betul tak kan? Kapiak. Memanglah macam tu. Orang Kedah kan apa lagi? Ayak nyok. Betul. Lagi apa? Pasiak. Jangan sebut pasiak. Pasir. Susah lah orang Kedah. Pasiak lagi apa? Banyak kan? Apa? Blodiak. Tak pernah dengar. Ya. Blodiak. Dia orang putih tu. Blood. Blood, darah. Campur dengan ni. Blodiak. Lecah berdarah-darah. Dahsyat tu. Blodiak. Tak ada dengar. Blodiak ada. Saya tak pernah dengar blodiak. Ada tu. Blodiak. Makan tahulah kan. Makan ayak. Orang minum ayak. Makan ayak. Tak tahulah tu. Banyak lah. Tapi memang dapat macam mana dia punya lahjah kan. Kalau kita tak bisa dengar, kita akan kasar lah. Betul tak kan? Tapi begitu dia punya. Sebenarnya kapiak dengan kapi sama ke tak sama? Sama je. Kapiak. Kalau kita panggil apa sini ya? Kapir lah. Tapir. Gitu. Haiwan tu tapir. Apa dah? Kapir. Tak apalah, kapir. Tapi sama aja, kapiak, kapir sama lah. Baik. Tapi saya tahu Kelantan sebut kapir je lah dengan Terengganu. Kapir no. Kapir orang kasar kat tu. Slow sikit. Kapir. Kan Terengganu? Tapi saya kawan dengan Kelantan Terengganu, dia berkata dia berkasar. Masa saya pergi Kelantan, dia kata hang kawan Kelantan kami cakap kasar sikit. Saya tak tahulah mungkin dia lorak dia tu apa. Kedah kasar gitu. Terengganu sama juga kawan saya Terengganu, dia berkata dia berkasar. Dia pun biasa sebut apa? Nate. Saya kawan saya Terengganu kata kami cakap kasar sikit dia kata. Dia sebut ke? Saya tak ingat. Kita tahulah tuan-tuan lain orang lain. Makang baik. Orang Kedah kasar lagi tu. Orang Kedah ni saya tak tahu. Saya rasa dia nyaring kot. Bukan nyaring. Dia apa? Mungkin kuat kot tu. Jadi kuat ke macam mana? Saya tak tahulah. Baik. Ada kawan bini saya. Dia orang Kelantan. Perempuan lah. Dia tak suka orang Kelantan. Dia nak orang Kedah. Dia suka orang Kedah bercakap. Tapi dia kahwin dengan orang Kedah. Ada bahagia sampai sekarang tuan-tuan. Ikut telinga orang dengar kot. Sebab dia kata suka dengan orang Kedah bercakap. Tak tahulah tuan-tuan. Masing-masing lah tuan-tuan. Penang lain pula tuan-tuan kan. Ada kata Penang kasar. Penang belah laut kasar.
Ada yang sebut kan, Penang belah laut kasar sikit. Masing-masing lah tuan-tuan. Baik, kemudian wa minal ladina atas hidup, kerana ketahuilah mereka itu dengan bahawa kembali mereka itu kepada neraka. Tiada kafir musyrikin sebab ingkar mereka itu baginya. Baik. Kenapa orang Yahudi ni sangat cinta kepada hidup lebih pada orang musyrik? Sebab orang Yahudi tahu mereka kalau mati masuk neraka. Pasal mereka telah ubah kitab dan mereka telah ingkar dengan Nabi Muhammad SAW. Ada pun orang kafir musyrik, dia tak percaya pada neraka. Betul tak? Dia tak percaya. Orang Yahudi percaya. Orang Yahudi kan ikut kepercayaan dalam kitab dia banyak sama dengan kita. Tapi dia ubah. Yang dia ubah tu dia tak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Hanya dia ubah. Yang ubah tu penting-penting sehingga dia keluar pada Islam. Ada pun kafir musyrik, dia tak cinta sangat dengan nyawa hidup. Pasal apa? Dia tak beriman dengan syurga. Dia tak beriman dengan neraka. Ada orang kafir beriman, dia tak beriman. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kalau Hindu tuan-tuan, Hindu ke, Buddha ke, mereka ada percaya apa? Reincarnation. Hidup semula. Mati, hidup semula. Mati. Dia pun percaya. Yahudi tak percaya. Pasal Yahudi tahu kalau dia mati, bukan mati hidup balik, dia masuk neraka. Itu yang sebut dalam kitab mereka. Apatah lagi mereka tahu mereka telah ubah isi kitab dan mereka telah tipu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tahu perangai mereka ni akan menyebabkan mereka masuk neraka. Orang Yahudi saya pernah sebut kat tuan-tuan, orang yang tahu dia akan masuk neraka tapi dia buat keras kepala. Itu orang Yahudi punya perangai. Dia tahu dia salah tapi dia tetap tak mau pasal dia sombong. Orang Hindu dia tak percaya macam tu, dia lain kan. Dia percaya kalau dia hidup baik sekarang, nanti kalau dia mati, roh dia akan duduk dalam badan yang baik. Mungkin badannya handsome, anak orang kaya, betul tak? Macam itulah. Apa lagi sihat, tak cacat, dia percaya. Tapi kalau dia buat jahat sekarang, nanti dia akan lahir dalam badan yang susah. Yang ni mungkin dalam anak orang miskin, buta, lagi apa? Cacat, duduk negara yang susah, perang. Pasal apa? Dulu hidup jahat. Hidup tu macam tu, pusing, sampailah Atman tuan-tuan. Atman ni roh. Dia panggil Atman. Kita panggil roh, dia panggil Atman. Sampailah Atman ni betul-betul suci. Dia panggil Nirvana. Dia betul-betul suci. Bila dia mati, tuan-tuan nak capai betul-betul suci ni, segala yang nafsu tuan-tuan suka, tuan-tuan tak boleh buat. Tuan-tuan tak boleh tidur dengan orang perempuan, isteri ke, bukan isteri ke. Tuan-tuan tak boleh ada duit, tuan-tuan tak boleh ada harta. Tuan-tuan teringin makan burger tepi jalan, tuan-tuan tak boleh makan burger. Teringin makan kuih kari pap, tak boleh. Habis tu makan apa? Makan apa yang ada saja. Macam Buddha-Buddha tu kan. Tak boleh ada dunia langsung dalam hati, tak boleh ada langsung nafsu dalam hati. Kena buang semua. Kemudian bila mati, dia panggil Atman tu, roh tu betul-betul suci dan dia tidak akan hidup lagi. Lepas tu Atman tu pergi mana? Dia akan bergabung balik dengan Brahman. Siapa Brahman? Itulah Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sebenar bila roh kita akan bercantum semula dengan Tuhan. Itulah kemuncak kebahagiaan. Tapi sebelum sampai ke situ, selagi itulah hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dan dia pun tak kisah sangat hidup mati. Tak macam orang Yahudi. Tu yang kata orang Yahudi tu dia cukup takut mati. Satu tentera dia pun, dia pernah satu tentera dia bebaskan 1,000 tahanan Palestin. Sebab nak selamatkan satu tentera dia. Sayang sungguh nyawa. Takut sungguh. Tu yang dia bersakit hati bila dia ada yang terbunuh. Sebab dia tahu bila mati masuk neraka, matilah dia jahat. Baik. Saya ringkaskan cerita tuan-tuan. Ada yang di Kuala Lumpur tu. Masa saya mengaji perbandingan agama, yang cerita berkenaan dengan agama Hindu tu syarah saya. Syarah saya memang orang Hindu, perempuan. Doktor, PhD, dia PhD dan dia beragama Hindu. Dia cerita satu peristiwa yang sangat menyenyak hati lah. Ada di Kuala Lumpur tu, ada pasangan suami isteri, dua-dua doktor. Saya tak pasti doktor hospital ataupun doktor PhD, dua-dua susah tuan-tuan. Tapi doktor PhD lagi susah lah nak dapat PhD tu. Suami doktor, isteri pun doktor. Jadi kerja hebat, gaji banyak. Kalau kita orang kaya lah tuan-tuan. Dua-dua doktor kaya lah, mewah lah. Tapi takdir Allah dapat anak yang sindrom Down. Tahu sindrom Down?
yang muka special tu kan. Jadi mereka rasa macam anak mereka ni roh jahat. Betul tak? Roh jahat duduk dalam anak mereka ni. Itu jadi cacat tu. Syndrome Down. Dan mereka rasa malu. Pasal apa? Kami dapat anak daripada roh yang jahat. Malu. Mereka rasa sangat malu. Dan mereka rasa aib. Anak cacat. Bukan cacat pun, syndrome Down. Malu yang amat-amat. Jadi dia pun bincang macam mana nak buat ni. Contoh, ini bukan tukang kebun, ni bukan orang biasa, ni orang yang berpendidikan. Dia pun buat apa? Dia pun duduk ke atas bangunan, dia pun lempang anak dia ke bawah. Lempak. Pasal kena bebaskan keluarga daripada malu. Dah lempak, dia pun dua pun terjun. Kalau orang Yahudi ke tuan-tuan, tobat lahum. Pasal apa? Dah doktor dah aku dua-dua. Tapi kenapa dua-dua terjun? Ialah kalau tak terjun lagi malu. Dah kena tangkap, bunuh anak sendiri, hancur juga hidup. Lah ni kita bunuh diri lah. Sebab apa? Nanti mati, disebabkan kita baik, kita akan duduk dalam badan yang baik. Dalam artis Bollywood punya badan ke, handsome lagi ke, dia percaya macam tu. Tapi nak cerita sebut, kalau orang Yahudi, taubat lahum, dia tak buat. Pasal dia yakin sungguh Islam tu betul, Nabi Muhammad itu Nabi, rakyat Palestin tu dizalimi, dia pun yakin, saya yakin-yakinnya. Dan dia pun tahu kalau dia pun mati pergi mana. Maka tu yang dia pun tak mau sangat mati tu. Habis, lau yu'ammaru alfasanah, bahawa di umur akan dia 1000 tahun. Kalau boleh dia pun nak 1000 tahun nyawa orang Yahudi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu ammar, dan tiada ia dengan jauhnya daripada azab bahawa di umur akan dia, mana dia apa, walaupun umur dia panjang, dia tidak akan apa, dia tidak akan selamat pada neraka. Umur 1000 tahun pun mati juga. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat melihat dengan barang mereka itu beramal baik dan jahat. Habis tu tuan-tuan. Berhenti di situ lah. Situ. Sebab bawah tu bertanya Abdullah bin Suraya. Berhenti di situ tuan-tuan. Tu cerita ayat bawah tu. Cerita ayat bawah. Saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Muslimina wa muslimat minal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'sumah. Wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la mathura. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.